sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua, ibu-ibu, bapa-bapa dan sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Saya, Masa Bayu, ingin mengambil ruang sedikit ini untuk sekali lagi dapat ke udara bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam kita sentiasa berpesan-pesan kepada kebaikan, berpesan-pesan kepada kebenaran. Saya bercadang untuk menyambung semula topik perjalanan Imam Mahdi peringkat yang kelima, tapi saya akan ambil terlebih dahulu satu topik khusus yang umum. Yang topik yang kelima akan saya sambungkan pada hari yang lain. Di hari ini saya akan hanya sekadar berdiskusi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang soalan-soalan yang telah saya terima daripada ramai pihak. Sekali lagi ingin saya jelaskan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup di dalam satu zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan sumber-sumber yang telah dibentangkan, telah ditaburkan oleh Dajjal, Iblis Sunatullah, atas tujuan untuk menyesatkan, atas tujuan untuk memastikan kita tidak berjalan atas jalan yang telah diatur, yang telah disusun oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, apabila kita sampai pada satu saat mana dunia hari ini penuh dengan fitnah, maka kita kena beringatlah, kita kena berhati-hati selalu. Ramai yang memberikan maklum balas kepada saya. Ada yang secara peribadi menyatakan beliau belajar dengan pihak-pihak yang dikatakan Nabi Khidir, ada yang mengatakan belajar dengan Allah secara langsung, dan ada yang menyatakan dia adalah Imam Mahdi dan sebagainya. Bagi saya, apa juga yang masing-masing telah miliki, kesudahannya itu tadi harus dikembalikan kepada hubungan kita dengan Allah. Dalam arti kata lain, rujuklah kepada Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi setelah semula maklumat yang diperolehi, walau sebaik mana sekalipun penyataan itu ataupun sebaik mana sekalipun penjelasannya, lihat semula di dalam Al-Quran. Adakah penyataan-penyataan itu ataupun adakah semua maklumat-maklumat yang diperolehi itu mempunyai hubungan atau mempunyai fakta yang khusus daripada Al-Quran? Jika tidak ada dan ianya tidak dapat diperolehi apa juga maklumat-maklumat tersebut daripada mana-mana bahagian di dalam Al-Quran, hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan, dan sebaik-baiknya ketepikanlah, ambil itu sebagai pengetahuan, tetapi jangan diambil pakai untuk pelaksanaan dalam hidup kita. Kerana dunia hari ini begitu banyak tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat cabang-cabang, simpang-simpang yang dibina oleh begitu khusus oleh Iblis, atas tujuan untuk memastikan kita saling bertelagah, atas tujuan untuk kita terkeliru daripada realiti. Itu yang akan dilaksanakan oleh ataupun dilakukan oleh Iblis. Saya sebenarnya dalam usaha untuk membangunkan sistem ekonomi, sistem pendidikan yang masih lagi di dalam peringkat terakhir untuk dilengkapkan. Namun dalam masa yang sama, saya telah bertemu dengan beberapa pihak yang datang dan bertemu dengan saya dengan memberikan begitu banyak input berkaitan tentang perjuangan masing-masing dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang pembangunan sosial. Dan saya menghargai semua pandangan-pandangan tersebut, dan saya menghargai semua pencerahan-pencerahan tersebut. Cuma satulah yang saya nak pesan, apa juga yang kita nyatakan, pastikan ianya atas pelaksanaan lah, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kalau kita bercakap tapi tidak ada kesungguhan ataupun tidak ada suatu pelaksanaan yang khusus kepada masyarakat ataupun dalam arti kata lain manfaat kepada yang lain, maka untuk itu saya agak terpanggil untuk meminta semua pihak yang terlibat, yang telah berhubung dengan saya itu, agar kembali dengan faktor realiti, kembali kepada faktor yang berbalik kepada hakikat kehidupan kita di atas muka bumi. Kita memerlukan practicality dalam setiap perkara.
Kita lapar pun kita kena makan, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita nak berehat pun kita kena ada tempat untuk kita berehat, kita kena ada kediaman untuk kita dapat melindungi diri kita daripada terik matahari, daripada panas matahari, daripada hujan, kesejukan. Jadi semua itu memerlukan satu pelaksanaan secara fizikal, pelaksanaan yang praktikal. Jadi bila datang persoalan akhir zaman, kita bercerita tentang Imam Mahdi, kita bercerita tentang Dajjal dan sebagainya, kesan itu akan berbalik kepada fizikal, kesan itu akan berbalik kepada practicality hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan, cara kita berfikir, cara kita melalui kehidupan dalam keluarga, ya, dalam masyarakat. Semua itu adalah hubungan langsung dengan persoalan kita dalam kehidupan akhir zaman. Kisah Imam Mahdi adalah kisah yang bukan mencorak peribadi seseorang atas perkara tertentu sahaja. Kisah Imam Mahdi adalah suatu kisah kepimpinan yang membawa proses secara universal, secara sepenuhnya kepada semua umat manusia. Jadi ada yang bercerita dengan saya itu seolah-olah begitu lengkap dalam dirinya sehingga tidak mampu lagi diubah atas apa yang telah difahami. Kerana apabila saya bertanya dengan persoalan-persoalan tertentu, seperti contohnya berkaitan tentang perancangan ekonomi, berkaitan tentang persoalan teknikal, ya, tentang teknologi, mereka tidak mampu dan tidak ada upaya untuk menjawab segala persoalan ini, tetapi masih dipegang dengan menyatakan bahawa kami akan memastikan itu semua berlaku. Persoalan kami akan lakukan itu satu penyataan, tuan-tuan dan puan-puan. Formulanya bagaimana? Apakah cara yang boleh kita lakukan? Itu yang menjadi kepentingan, itu yang menjadi keutamaan pada masa ini. Kalau kita nak bercakap, memang semua orang boleh bercakap, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dari segi hakikatnya tu, siapa yang dapat melaksanakan apa yang dia cakap, itu yang harus kita pegang, ya, bukan kerana ramai, tetapi kerana benar, kerana ada realitinya, kerana ada faktanya, kerana ada pembuktiannya, baru kita boleh pakai, baru kita boleh laksanakan. Saya agak bertegas dalam soal untuk pelaksanaan berbanding daripada pernyataan. Kerana pernyataan ini macam saya katakan tadi, memang semua orang boleh, ya, semua orang boleh sebut, semua orang boleh menyatakan. Tapi practicality-nya bagaimana? Di mana posisi untuk kita menyatakan bahawa kita boleh melakukan, tetapi dalam realitinya hidup kita sendiri pun kita tidak tahu di mana hala tuju dari segi aspek ekonomi kita, contohnya dari segi kehidupan masyarakat kita, contohnya apa yang kita boleh gembelingkan, apa yang boleh kita laksanakan dalam suasana pada hari ini. Maka itu yang menjadi kepentingan yang khusus pada masa ini, ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi balik pada kisah kita hari ini hanyalah sebagai satu pelepas lah, ya, pelepas rindu, ya, pelepas rasa, kerana kita dah lama tak dapat bersama dalam udara dalam program YouTube. Kerana bagi saya, kalau saya terus bercakap, ya, saya terus menyampaikan cerita-cerita ini, nanti ia hanyalah dalam bentuk khayalan, dalam bentuk penceritaan. Kerana video-video saya telah pun saya siapkan tak kurang daripada 100-200 video yang berkait tentang kisah Imam Mahdi, ya, kisah ilmu akhir zaman, tentang kisah Dajjal dan sebagainya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menonton semula, ya. Kerana saya selalu mendapat komen-komen daripada ramai pihak, tetapi bila ditanya baru hanya tonton 1 atau 2 video terus buat komen. Sedangkan dalam video saya, YouTube saya itu banyak, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kisah-kisah yang telah saya kongsikan, yang boleh tuan-tuan dan puan-puan perhalusi lagi, lihat lagi semula di dalamnya, dan daripada situ baru kita dapat membuat komen yang lebih jelas lah, lebih adil lah dalam merungkai apa yang saya masukkan di dalam perjalanan akhir zaman. Jadi untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu ingin sekali lagi menjelaskan di sini bahawa saya hanya dapat memberikan tuan-tuan dan puan-puan suatu pencerahan, satu penjelasan berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, pemerhatian dan juga perjalanan saya di seluruh muka bumi sebagai seorang ahli sains, sebagai seorang ilmuwan yang mengkaji sains, saintifik dan
khususnya mengkaji Al-Quran dalam kehidupan dan practicality Al-Quran di dalam kehidupan. Jadi untuk itu saya Mas Abayu ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, tonton semulalah video-video saya yang terdahulu. Banyak lagi yang saya lihat tentang mereka-mereka yang buat komen tu tak tonton lagi pun kisah-kisah yang sebelum-sebelum ini, contohnya yang telah saya jelaskan. Ada yang bertanya tentang keilmuan Imam Mahdi, sedangkan saya dah jelaskan daripada video-video yang sebelum tu banyak tentang apa itu keilmuan Imam Mahdi. Tapi bila saya tanya, dah baca, dah tengok belum? Belum lagi dia. Tapi dah buat komen. Jadi untuk tu saya rasa bukan persoalan berapa banyak video yang saya akan buat dan untuk masa ke depan, tetapi apa yang telah pun saya tinggalkan, yang telah pun saya buatkan pencerahannya, saya rasa itu yang paling sesuai, paling layak untuk kita membuat perbahasan terlebih dahulu. Kerana bercerita ke depan, saya insya-Allah saya akan teruskan lagi dengan kisah-kisah yang terbaru. Namun dalam masa yang sama, untuk kita lebih memudahkan pencerahan kita ke depan, jangan lupa video-video yang telah lepas untuk tuan-tuan dan puan-puan sama-sama mencerap semula dan daripada situ dapat sama-sama kita bahaskan. Itu saya Mas Abayu, sekali lagi minta maaf atas apa yang telah berlaku dalam beberapa waktu yang lepas, dan saya sendiri tidak dapat melepaskan suatu suasana yang bukan atas kawalan saya. Dalam arti kata lain, atas faktor masa saya tidak dapat mengawalnya, dan saya tidak dapat meletakkan ketetapan atas perkara-perkara yang bukan atas kekuasaan ataupun bidang yang saya miliki. Jadi untuk itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada masa yang ke depan saya akan cuba lagi menambah beberapa topik-topik yang boleh kita kongsikan sama-sama. Saya Mas Abayu, salam sejahtera.